Peringatan mesra sebelum memulakan majlis. Kami meminta semua yang hadir ke ceramah atas talian kita pada hari ini untuk mendaftar kehadiran anda melalui link Google Form yang telah diberikan sebelum ini. Diingatkan juga supaya semua mic di-mutekan bagi memastikan majlis kita berjalan dengan lancar. Salam sejahtera dan salam bahagia. Jejaran mengkudu berbias kesuma di celah angsana di tanah Jawa. Ucapan aluan pembuka bicara di alam maya Zoom kita bersua. Pergi berhumah di Tanjung Rokan sebelum pulang mengair ikan. Kehadiran tuan-puan kami alu-alukan, kecil tapak tangan nyiru kami tadahkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang diucapkan kepada semua hadirin ke ceramah transisi kejaya murid berkeperluan khas bagi tahun 2021 yang dianjurkan oleh Program Pendidikan Khas Integrasi Masalah Pembelajaran SMK Puchong Permai. Yang berbahagia Dr. Pan Chi Jing, penceramah jemputan. Yang berusaha Puan T. Si Ying, penolong kanan PPKI SMK Puchong Permai. Guru-guru dan PPM SMK Puchong Permai, para ibu bapa dan anak-anak murid Permai yang dikasihi sekalian. Dipanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Tuhan lantaran dengan keizinan dan keredaannya, kita sama-sama dapat mengadakan majlis ini biarpun diadakan secara talian. Sebagai pembuka majlis, dijemput Encik Ni Arman bin Arif untuk bacaan doa pembuka majlis. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Al-Fatihah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan. Kepada Engkaulah kembali segala urusan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Wadud, cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas majlis ceramah transisi ke kejaya murid berkeperluan khas. Kurniakanlah kepada kami kefahaman ilmu, sinarilah hati kami dengan cahaya hidayah-Mu. Semoga dengannya kami dapat menghayati dan mengamalkan apa yang kami pelajari. Ya Allah, Ya Zal Jalali wa Ikram. Kami juga memohon perlindungan kepadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu juga kami berserah segala urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Encik Ni Arman atas bacaan doa sebentar tadi. Daun semulur di Pekansari, batang jerami rebah ke bumi. Ucapan pengetua dinanti-nantikan membuat majlis bertambah seri. Bagi meneruskan majlis, kami akan memainkan video rakaman ucapan aluan daripada pengetua SMK Puchong Permai, Encik Ismawi bin Muhammad. Beliau tidak dapat hadir ke majlis pada hari ini di atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan. Mari kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Puan Pengerusi Majlis yang berusaha penolong kanan pendidikan khas SMK Puchong Permai, Puan T. Si Yin,
Tetamu jemputan pada pagi ini yang berbahagia, Dr. Pang Ji Ching, Ketua Program dan Pensyarah dari segi Universiti Kota Damansara, guru-guru, pembantu pengurusan murid, ibu bapa dan semua anak-anak permai Marvels yang dikasihi sekalian. Terlebih dahulu saya memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi taufik dan hidayah kepada kita untuk bersama-sama pada hari yang berbahagia ini untuk menjayakan majlis ceramah transisi ke Kejaya yang dianjurkan oleh unit PPKI SMK Puchong Permai. Setiap kanak-kanak mempunyai kekuatan dan kebolehan yang tersendiri. Begitu juga dengan kelemahan dan kekurangan diri. Kekuatan dan kelemahan diri ini tidak terkecuali kepada individu istimewa seperti kumpulan murid berkeperluan khas MBK. Namun, setiap kelemahan yang ada pada seseorang itu bukanlah menjadi batu penghalang untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna, termasuk semasa memasuki alam pekerjaan. Oleh itu, unit PPKI SMK Puchong Permai telah mengambil inisiatif untuk menganjurkan ceramah atas talian yang berfokuskan transisi ke alam kerjaya ini supaya dapat beri maklumat yang lebih terperinci tentang khidmat sokongan job coach yang disediakan oleh pelbagai agensi kerajaan, NGO dan swasta dalam usaha menyokong kumpulan kelainan upaya ini. Antara objektif program ceramah pada pagi ini adalah: 1. Untuk meningkatkan kerjasama dan kolaborasi pelbagai pihak bagi meningkatkan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran kepada murid berkeperluan khas, ibu bapa, guru dan kumpulan pembantu pengurusan murid. Melibatkan dan mewujudkan permufakatan antara pelbagai agensi dengan masyarakat sekolah bagi mencapai matlamat bersama. Meningkatkan pengetahuan dan informasi tentang cara membantu MBK memasuki alam pekerjaan. Pemindahan maklumat kepada pelbagai pihak ini diharap dapat membantu murid berkeperluan khas untuk mendapatkan perkhidmatan yang diperlukan daripada masyarakat setempat selain daripada sokongan yang disediakan oleh pihak kerajaan. Selain itu, dengan pemindahan pengetahuan ini, diharap ibu bapa dan anak-anak permai Marvels akan lebih memahami peranan diri dan lebih bersedia untuk melangkah ke alam pekerjaan nanti. Adalah diharapkan agar program sebegini akan mendapat sokongan yang padu daripada pelbagai pihak termasuk ibu bapa dan masyarakat sekeliling terhadap murid-murid PPKI. Hadirin sekalian, sebelum saya mengakhiri ucapan saya pada pagi ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan dan khususnya pada penceramah kita pada pagi ini atas kesudian untuk menghadiri program kita. Sekalung tahniah juga kepada unit PPKI yang dipimpin oleh Puan T kerana kejayaan menganjurkan program seumpama ini yang sangat bermanfaat dan berinformasi untuk murid-murid PPKI. Semoga semua info yang diperolehi dapat dimanfaatkan selepas meninggalkan alam persekolahan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Kesempatan ini untuk memberi sedikit pengenalan tentang penceramah kita pada petang ini. Dr. Pang Ji Ching adalah Ketua Program dan Pensyarah di Fakulti Pendidikan Universiti Segi Kota Damansara. Beliau mempunyai 20 tahun pengalaman dalam menyokong dan membimbing individu berkeperluan khas sehingga mereka masuk ke alam pekerjaan. Beliau turut memberi bimbingan dan konsultasi kepada keluarga murid-murid ini. Dr. Pang Ji Ching pernah menghadiri pelbagai kursus berkaitan dengan transisi kerjaya di peringkat antarabangsa. Pegangan beliau adalah individu berkeperluan khas dapat berdikari dalam kehidupan mereka. Dimaklumkan bahawa semasa sesi ceramah beliau nanti akan diadakan beberapa soalan kuis. Mohon semua hadirin sekalian beri perhatian dan tumpuan
Tanpa melengahkan masa lagi, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Dr. Pan Chi Ching dipersilakan. Salam sejahtera. Terima kasih Tuan Pengerusi. Salam sejahtera saya ucapkan kepada penolong kanan pendidikan khas Puan P, Siyin, guru-guru PPKI yang dikasihi dan ibu bapa yang dihormati. Terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi pengalaman dan pengetahuan saya tentang transisi kerjaya atas talian pada kali ini. Izinkan saya mula bangkit atas talian ini dengan memperkenalkan latar belakang saya. Sebelum saya bekerja sebagai pensyarah di Segi University, saya bekerja sebagai trainer di pusat-pusat NGO selama 20 tahun seperti yang diperkenalkan. Pada mulanya, actually saya mengajar tentang kemahiran berdikari kepada murid-murid MBK. So, semasa latihan kita boleh nampak murid-murid MBK belajar dengan baik dan dapat kemahiran-kemahiran yang seperti diajar. Lepas latihan, kami kena cari kerja untuk MBK. Yang ada yang dapat kerja, ada yang tidak dapat kerja. So yang tak ada dapat kerja, mereka akan balik ke rumah selepas normally 2 tahun latihan di pusat NGO. So masa tu sebagai trainer, of course saya rasa sedih sebab tengok mereka sempat belajar kemahiran-kemahiran yang diperlukan pada masa teenage kan. So tetapi lepas tu rasa sangat sedih lah sebab tak ada dapat kerja. So kena balik rumah, then back to square one like that. So saya juga sebagai trainer juga cuba pada masa tu 20 tahun yang dulu buat panggilan ke syarikat-syarikat di saya cari kontak dari Yellow Pages. Saya pun tanya kawan-kawan siapa ada syarikat kan boleh bagi peluang tak untuk anak-anak MBK saya pergi kerja, cuba kerja. So kadang-kadang saya panggil mereka terus cakap sorry, no, kami tak ambil kerja OKU kan? Sebab kami tak tahu. So employer majikan cakap tak tahu bagaimana boleh bantu mereka. So then tak jadilah. So tapi ada juga syarikat yang mahu cuba pada masa itu So cakap mereka cuba, okey kita cuba tapi kena saya sebagai trainer kena tolonglah majikan mereka bagaimana bantu anak yang telah dilatih di pusat untuk bekerja di syarikat-syarikat yang most of them SMI. Okay, syarikat yang sederhana saja. Or their own business. Syarikat sendiri, family business macam tu. Okay. So, pada masa tu, yang mula-mula saya kerja around this year, early 2000. So, I kena panggil employer kan, majikan, boleh tak cuba ambil. Saya akan bantu macam tu. Tapi lepas tu, if you know, dalam masa ni 20 tahun saya pun ada peluang pergi hadir latihan yang peluang yang paling
memorable ialah saya pergi ke Jepun untuk belajar bagaimana mereka membuat projek transisi. Mereka memberi latihan kepada OKU di Jepun ada yang lebih sistematik sebab sebagai negara yang maju kan, mereka ada satu sistem untuk bantu OKU di Jepun untuk pergi latihan, hadir transisi, ada program, ada sistem, ada assessment untuk lepas tu mereka buat bagi cari kerja, job match mereka dapatkan satu kerja dengan ini panggil sistem job coach. Okay, so this is my experience. Dan lepas tu 2008 kan, I rasa adalah satu tahun yang sangat penting untuk warga OKU kita di Malaysia. So I harap semua pun tahu kan ada satu Akta OKU yang telah diluluskan di parlimen kita. Okay, ibu bapa di sini saya harap you tahu ini Akta OKU Okay, ini adalah satu akta yang protect hak anak kita sebagai seorang OKU. So saya pergi training, belajar banyak barang. Lepas tu, around 2010 macam tu, 2010, kerajaan kami JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia pun kerjasama dengan kerajaan Jepun melalui JICA. So kita set up satu sistem job coach seperti yang mana diadakan di Jepun. So saya pun ada peluang untuk pergi lagi untuk hadir latihan job coach di Jepun. Tengok bagaimana mereka set up sistem dan balik Malaysia, JKM ambil tanggungjawab ini untuk set up whole system job coach system and supported employment system di Malaysia. So dengan sistem ini kami sebagai job coach belajar cara-cara menyokong OKU ke tempat kerja. So kami sebagai job coach pun terus melatih job coach. So sekarang masa itu sudah 2010, 2012 macam tu. So 2010 sudah start sistem job coach di Malaysia. Lepas tu kita pergi sana training, balik Malaysia train di seluruh Malaysia. Siapa cikgu-cikgu pun ada dan di pusat-pusat pemulihan dalam komuniti PDK yang trainer di penyelaras dan trainer di sana. So sekarang job coach system sudah ada di memberi banyak kesedaran kepada syarikat di Malaysia, terutamanya untuk menerima warga OKU untuk bekerja di syarikat mereka. So selama 20 tahun ini saya nampak betul ada progress. Okay, dulu saya panggil majikan kan, halo tolong. Tetapi lepas sistem job coach ini dilaksanakan, then saya nampak another scenario. Majikan panggil saya pula, trainer, you ada anak ABK tak? Saya mau menggaji mereka, mau employ, mau mereka kerja di syarikat saya. So ini betul-betul bagi saya satu harapan untuk warga OKU kita, kan? So sampai satu masa saya pun rasa sebab kita tahu untuk mengajar OKU kena bagi mereka masa belajar so that mereka boleh pick up the skill. So masa yang mereka kena latih pun kena panjang sikit kan. So pada satu masa tertentu saya kena macam reject employer majikan sebab saya cakap sorry, sekarang ni saya semua OKU yang saya dalam training saya sudah pergi kerja, I feel very happy.
Tapi sekarang saya sudah mau teruskan training lain yang perlukan lebih masa untuk latihan. So saya kena cakap sorry to employer. Ayah, kurang sedia lagi. Nanti tunggu lagi maybe another 6 month or 3 month. Lepas saya training lagi another batch, then saya akan rujuk kepada majikan yang minta untuk dapatkan warga OKU di syarikat mereka. So can see you boleh nampak satu round circle kan. Dulu saya panggil sini, saya ketuk pintu sana tak dapat. Lepas tu employer sekarang sebab betul ada ini sistem supported employment, mereka jadi open minded and want to try and employ warga OKU kita, budak MDK kita. So ini betul satu progress di Malaysia sekarang untuk our anak-anak MDK. Okay, ini sedikit tentang pengalaman saya dan pemerhatian saya yang saya melalui pada semasa 20 tahun yang saya kerja di pusat NGO. Okay, so apa yang penting untuk kita sebagai ibu bapa untuk menyediakan anak-anak kita untuk bekerja. So sebagai ibu bapa, kita mesti selalu tahu, selalu tanya sendiri apa, mana, bila, kenapa, bagaimana. Ini soalan selalu kita mesti tanya semasa kita cuba memahami anak kita. And when pada masa mereka sedang grow up kan, so selalu kita mesti ada soalan tanya kita sendiri dulu sebagai ibu bapa. Contohnya, apa yang sedang berlaku di alam kerja untuk OKU hari ini? Betul tak? OKU boleh kerja. So sebagai ibu bapa kita sendiri mesti tahu. So kalau you pergi tengok di shopping center, tengok McDonald, pernah tak you nampak ada anak-anak OKU sudah kerja macam tu? So kita mesti tahu apakah yang sedang berlaku di sekeliling kehidupan kita. Okay? Apa yang anak saya belajar di sekolah pada masa sekarang? So sebagai ibu bapa, I think ini sangat penting untuk kita. Okay? Sekarang kelas atas talian kan, ada di kalangan kita tahu mungkin sikit-sikit anak sedang belajar apa. Ya. Ini sangat penting sebab dengan pengetahuan ini kita dapat sebagai ibu bapa kita dapat merancang dengan baik bagaimana memberi sokongan yang lebih baik kepada anak kita sebagai peranan kita sebagai ibu bapa. Atau soalan seperti apa? Apakah anak saya perlu belajar untuk dapat pekerjaan? Apakah jenis pekerjaan yang anak saya boleh buat? So, apa yang saya tahu tentang strength, apa yang mereka boleh buat? Atau apa yang mereka belum lagi boleh buat dan perlu belajar? Okay? Bilakah masa yang sesuai untuk anak saya kerja? Ya. Ini soalan contoh. Saya harap ibu bapa boleh mula fikir. Bilakah saya boleh lepaskan tangan? So, anak sedang besar kan? Nanti anak sudah jadi 16, 17, 19, 20, sudah besar. So, bilakah saya boleh lepaskan tangan saya supaya anak saya boleh berdikari? So, saya pun rasa sebagai ibu bapa, semua kita pun mahu anak kita jadi berdikari. Terutamanya anak MDK. Betul tak? Oh, okay. Soalan lain seperti mana boleh saya dapat bantuan? So, ini juga sangat penting. Kita mesti tahu mana channel kita boleh pergi untuk dapat bantuan, sokongan
semestinya selalu bantuan kewangan kan. Bantuan sokongan sangat-sangat penting untuk ibu bapa anak MBK. Kenapa saya mesti dapat bantuan? So, kita kena sedar, right? Kita bukan seorang saja hidup di dunia ini. Kita perlu bantuan dari kawan-kawan, dari rakan-rakan atau ibu bapa lain yang juga mempunyai anak-anak MBK. Ini bantuan sokongan sangat penting untuk kita encourage each other. Em nói kurang lawan. So, soalan lain seperti bagaimana saya boleh kerjasama dengan pihak sekolah dan pusat-pusat lain supaya anak saya boleh dapat bantuan dan nasihat untuk bekerja. Okay? Saya harap jika anda belum pernah tanya soalan-soalan macam ini, anda boleh, ibu bapa boleh mula cuba tanya start thinking about this question. Tanya anda sekarang. Okay, kalau ada soalan yang betul saya tak pernah fikir soalan macam ini. So I hope something can help you to start thinking now. Okay? If tadi kalau contoh soalan saya, you pernah fikir, saya pun rasa amat bergembira dan ada harapan untuk anak MBK anda. Dan saya rasa anak anda mesti ada peluang untuk majukan diri kerana anda sebagai ibu bapa sudah mula ambil perhatian tentang masa depan anak anda. Okay? Okay. Ini saya sini mau kongsikan satu gambaran sistem pendidikan kami di Malaysia. Sekarang anak di sekolah. Betul tak? So, lepas sekolah, kita semua harap anak boleh dapat kerja. Tetapi untuk anak MBK, program transisi adalah penting untuk mereka. Sebagaimana yang saya tahu, KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia pun ada menyediakan silibus untuk program transisi di sekolah. So, sebenarnya semua ini berkaitan dengan projek. So, program transisi adalah satu program yang sangat penting untuk menyediakan anak MBK sebelum mereka menceburi alam kerjaya. Okay? Dan pelibatan pihak KPM amat dihargai, di mana program transisi merupakan satu output untuk pihak sekolah. So sekarang saya rasa program PPKI kita pun sangat menitik beratkan program transisi ini. Okay. Okay, ini just another proses pembelajaran MBK. So sekarang you dekat kebanyakan kita di sini kan SMK Puchong Permai. Okay. Lepas tu then selepas tamat sekolah kami akan ibu bapa akan fikir mau pergi college ke atau mau pergi kerja. Okay. And also kalau pergi kerja pun ada berbagai jenis kerja anak-anak MPK boleh menceburi. Okay. Tengok mana yang mereka apa yang mereka boleh buat. Juga selain tu kalau tak pergi college pun ada lain-lain pusat latihan di sekitar Selangor dan negeri-negeri lain. Sebagai ibu bapa kita mesti tahu tentang perkembangan ini. Anda boleh menyertai kumpulan sokongan ibu bapa di mana-mana di Puchong ada, di Subang, di Petaling Jaya. Saya ada nampak banyak kumpulan sokongan ibu bapa yang cuba sedaya mereka untuk membantu merancangkan masa depan anak mereka. So kalau sempat, kalau boleh menyertai kumpulan sokongan macam tu, from there I think a lot of information, banyak maklumat kita boleh dapat. So ini antara contoh-contoh program yang ada sekarang di sekitar kita.
Ya, so semasa anak anda membesar, saya betul-betul harap anak anda akan serius tentang soalan-soalan yang tadi saya bagikan sebagai contoh. So, cuba mula fikirkan sekarang apa yang boleh saya sediakan. So, peranan ibu bapa. Apa yang saya boleh buat untuk menyediakan anak saya ke alam kerjaya. Kita tahu anak kita adalah istimewa. Maksudnya mereka perlu masa yang lebih untuk belajar sesuatu kemahiran. So, saya harap anda setuju dengan saya. Mereka boleh belajar. Hanya perlu lebih masa sahaja. Dan perlu peluang. Itu peluang untuk belajar. Betul tak? Kalau anda sempat menyertai macam tadi kumpulan sokongan ibu bapa di tempat tinggal sekeliling anda nearby, mesti boleh dapat banyak maklumat tentang perkembangan anak-anak MBK. Selain itu, ibu bapa pun perlu tahu kemampuan anak anda. Adakah dia sedar, anak saya sedar tentang apa yang dia sendiri boleh buat? Okay. Biasanya anak MBK yang sedar tentang kemampuan mereka sendiri, peluang untuk dapatkan pekerjaan adalah tinggi. Okey, ini website JKM yang telah banyak berusaha untuk memajukan perkhidmatan untuk OKU. So, kalau you boleh pergi website ini and there is sini ada program perkhidmatan yang diterangkan tadi saya cakap ini kan sikit-sikit. So, sini ada terangkan dia punya perkembangan. So, cuba tahu perkembangan untuk OKU. Dari sini kita boleh tahu apakah job coach tengok kita akan buat penilaian OKU. So, tahu tahap apa yang anak-anak OKU boleh buat. Penilaian tempat kerja, job matching semua ada tertera di dalam website JKN. Okay. Okay, so ialah satu badan kerajaan juga yang mempunyai perkhidmatan untuk membantu anggota OKU menceburi ke alam kerjaya. So, untuk masa COVID ini, saya pun nampak mereka pun ada menganjurkan program career fair, online career fair. Okay? Ada certain program mereka hanya untuk OKU saja. Tapi ada yang join semua sekali dengan orang bukan OKU. So, kalau boleh, kalau ada Facebook, you pergi like mereka so that you know apa update mereka, mana mereka buat di job fair di sekitar Selangor or Kuala Lumpur. Normally mereka buat dalam distrik mereka lah. Okay, so ini Perkeso pun ada di seluruh Malaysia. Okay. Okay, ini kalau ada sedar program penjana adalah latihan untuk semua rakyat Malaysia kan, terutamanya untuk masa COVID ini. Keutamaan pun ada dibagi kepada warga OKU. So sebab actually Perkeso pun satu partner untuk dalam sistem job coach ini. So mereka ada satu program untuk mendapatkan kerja untuk job match OKU untuk balik return to work program untuk balik kerja. Okay. So ini semua maklumat boleh dapat di website Perkeso. Okay. And inside the website semua ada langkah yang dibagi so that kita tahu apa yang perlu buat. Okay. Apa yang saya mahu menitik beratkan di sini ialah kerajaan dan badan kerajaan, pusat-pusat NGO terdapat perkhidmatan untuk sedia membantu anak-anak MBK kita. Apa yang perlu kita buat ialah menggunakan perkhidmatan yang diberi.
So, perkhidmatan banyak sudah ada. Kita perlu tahu mana pergi cari, mana boleh dapat perkhidmatan yang baik untuk anak kita. Kalau perkhidmatan ini tidak digunakan dengan baik, saya rasa mungkin projek ini tak akan jadi berjaya. Mungkin bajet akan kurang. So sebagai ibu bapa untuk anak MBK, kita mesti tahu apa yang sedia ada perkhidmatan untuk anak saya. Adakah program ini sesuai untuk anak saya? Okey? Ya, tadi saya ada cakap akak OKU kan 2008. Ini pun satu pengetahuan yang kita mesti ada sebagai ibu bapa kepada anak MBK dan OKU. So 2008 sehingga sekarang sudah 12 tahun akta ini diluluskan. So, dalam ini section 29 ada perlindungan hak untuk akses kepada pekerjaan. Semua OKU mesti ada hak asas kesetaraan. Hak sama rata dan peluang sama rata untuk dapat pekerjaan. Ini satu hak yang diluluskan di parlimen kepada semua. Tapi of course kita boleh argue jugalah. Adakah ini hak betul-betul boleh dilaksanakan tak? So ini kita boleh bincang dan bagaimana boleh jadikan hak ini betul-betul dilaksanakan. Okay? So, walaupun sudah 12 tahun, saya pun tahu sekarang mereka sedang review akta ini so that hak mereka betul-betul boleh digunakan dengan sama rata dan dengan setara. Okay? So, kadang-kadang kita akan cakap masyarakat kita tak prihatin terhadap OKU macam tu. So mungkin sometimes kita jadi sedih tengok keadaan terkini di masyarakat kita. Sebenarnya actually saya pun nampak another point, masyarakat bukan tak sedar. Mereka betul-betul tak tahu. Ada pun orang macam ini. So, apa yang saya buat? Saya tahu akta ini, saya tahu hak mereka, saya terus berkongsi pengetahuan saya. Okay? So, orang tak tahu, kita ajar. Dengan akta ini, kita boleh mengajar masyarakat kita tentang hak-hak OKU. Supaya mereka boleh belajar bagaimana menghormati OKU, bagaimana menerima untuk majikan, bagaimana menerima mereka sebagai pekerja atau sebagai seorang yang boleh belajar dan bekerja. Kita sebagai ibu bapa ada peranan kita untuk berkongsi pengetahuan kita terhadap hak OKU kepada masyarakat kita atau ahli-ahli keluarga kita atau rakan-rakan kita. Okay? So, ini semua ialah effort semua orang. Bukan saja effort kerajaan, effort semua rakyat kita. Okay? Ini so akta section 29 kan. So pun ada cakap tentang program transisi dan program tindakan afirmatif yang boleh membantu anak-anak MBK untuk sedia dan dapatkan kerja. So peluang untuk bekerja sendiri, keusahawanan, pembangunan koperasi, memulakan perniagaan sendiri, mewujudkan peluang bekerja dari rumah. So semua ini adalah hak mereka untuk bekerja. Kalau you mau akta ini, you pun boleh download daripada website JKM. Okay, setakat ini ada apa soalan tak?
Okay, saya harap all of you following well. Okay, sekarang saya mau just cuba tanya soalan. So kalau siapa mau jawab, boleh on your mic. Ini tentang apa? So ini adalah senario pekerjaan sekarang. Okay, ini adalah bengkel terlindung. Kan, semua OKU yang lepas sekolah mereka pergi bekerja di shelter workshop, bengkel terlindung untuk buat packing ke bergantung kepada apa jenis pekerjaan yang bengkel itu rancangkan dan plan untuk anak mereka. Okay, ini adalah pekerjaan di open employment. Ini pun di open employment. Okay. Apakah perbezaan bekerja di bengkel terlindung berbanding dengan bekerja di tempat kerja terbuka? Siapa boleh bagi tak ada betul salah, just sharing saja. Ada tak? Mungkin some of the parents can share. Apakah beza anak MPK bekerja di bengkel terlindung berbanding dengan bekerja di tempat kerja terbuka? Kalau you mau share your point, you can on your mic atau you boleh type dalam chat juga. Tahu tak apa perbezaan? Anyone? Any parent can just share difference between working in shelter workshop and working in open employment. Cikgu-cikgu pun boleh jawab lah. Cikgu-cikgu pun boleh ke? Saya pun juga ibu, so saya nak try ya, saya jawab boleh? Boleh. Bagi saya, bengkel terlindung ini mereka mungkin dibimbing oleh job coach. Kawasan bekerja, persekitaran pekerjaan itu lebih kondusif, lebih selamat, memang khas desain untuk mereka. Tapi kalau open employment, mereka sudah masuk ke alam pekerjaan yang sebenar. Jadi mereka perlu menghadapi pelbagai cabaran yang mungkin tidak tersangka, dan job coach mungkin hanya boleh sokong sekali-sekala. Tetapi di bengkel terlindung ini ada job coach yang akan membimbing mereka dengan lebih kerap. Oh, okay. Ada staff lah, ada pekerja yang supervising mereka. Ya. Okey, cikgu-cikgu lain pun boleh cuba. Kita cuba. Okay, betul juga. Kita cubalah buat interaksi. Not so stressful. Ada lagi? Dr. Pang. Ya. Ini anak saya cakap dia nak kerja di supermarket. Dia tengok gambar 3 ni.
Kena duduk diam-diam dia kata ni boring. Ini duduk diam-diam. Dia tak mau. Betul juga. Ini tak boleh bergerak. Dia di supermarket dia kata dia nak kerja macam gambar. Betul. So, ini kerja kena duduk diam-diam buat kerja saja. Ini Dia tak suka. susun barang di supermarket kan. Dia suka macam tu. Ya, lagi ini ada gaji tak? Mana satu ada gaji? Yang mana satu ada gaji. Iya ke? Yang ni pun ada gaji juga. Semua ada gaji kan? Ini gaji sikit lah. Dalam bengkel terlindung, biasanya kita kena bayar fee sikit lah. Kan? Okay. Dalam kalau kerja di tempat kerja terbuka macam supermarket, mesti ada gaji lah. Bagus. Kalau dapat baik lah. Ya, boleh. Ramai dah dapat. Tengok ini sertifikat tak? Ya. 2018 kan? Masa itu 2008 saya juga ada peluang untuk bekerja sama dengan Giant. Masa tu. So Giant bagi arahan kepada semua cawangan Giant mesti menggaji OKU. So ini budak yang first batch kita bagi kita hantar lah pergi masuk kerja di Giant. Sekarang sudah 12 tahun tau. Sekarang 2018 dia dapat award 10 tahun kerja sana, taat setia, buat baik-baik. Okay, good. So tengok mereka betul-betul boleh kerja. So ini dia hantar WhatsApp saya lah. Sudah 10 tahun pun mau hantar saya, mau show kan mereka betul-betul. Dah bagi saya lah, wah so happy dah. So mesti sangat-sangat happy. So okay. So kerja di supermarket. Okay. Thank you for your comment. Okay, ini jenis kerjaya di Malaysia sekarang. So ini pekerjaan. So ada tadi kita cakap close employment. Maksudnya bengkel terlindung, shelter workshop atau family business. Jadi family business consider close sebab it's just the family. Mereka bagi anak-anak yang bikin mereka. Ini social enterprise satu jenis kerja yang sekarang sangat banyak kumpulan sokongan ibu bapa buat untuk anak mereka. So kadang-kadang dia boleh consider as close employment atau dia pun boleh consider open employment. Tengok dia punya nature apa jenis perniagaan dia buat. Okay? So dalam open employment ada 3 jenis. Kadang-kadang anak MBK saya pun cakap tak mau kerja full time, saya mau kerja part time saja. Pun dapat sikit allowance. Okay lah, boleh lah. Kalau yang sempat buat full time, of course dapat faedah yang lebih lah sebagai full time worker. Kan? So kadang-kadang sekarang majikan pun bagi kontrak saja. So actually kita sebagai ibu bapa kita pun kena faham apakah majikan yang fikir kan. So sometimes majikan sudah tahu dia akan cuba dulu. So dia bagi peluang, dia cuba dulu, mungkin dia start dengan part time. Lepas tu kalau okey dia bagi kontrak 1 tahun. Kalau okey lagi dia bagi full time. Okay? So kebanyakan saya nampak majikan hari ini dia buat macam ni lah. So sebagai of course saya rasa okey sebab it pun slowly progress mereka. Jangan sekali bagi full time, kadang-kadang terlalu stress juga. So ini tergantung kepada keupayaan anak anda. Okay? So ada yang pun menceburi kepada self employment. Ini pun satu trend yang akan datang yang belum lah. Saya rasa ada orang di Malaysia kita sini sedang cuba-cuba buat self employment. Tapi setakat mana yang berjaya kita belum lagi nampak.
tapi di UK, di England, saya ada rakan yang dari universiti dan buat research di UK. Mereka pun sedang buat kajian tentang bagaimana membantu ahli anak MBK masalah pembelajaran untuk run mereka punya own business. So saya rasa ini pun satu trend yang akan datang untuk anak-anak MBK kita. Okay. So, okay. One more activity untuk parent So ini just satu website saya nampak lah. So just mau tengok saja setakat mana kita tahu apa mana tempat yang ada employ, ada memberi peluang pekerjaan kepada OKU. Siapa tahu tak ada 7 tempat. So kalau you boleh type ini ada satu hadiah. Kalau you boleh type 7 tempat, semua 7 tempat betul, yang first person dapat jawapan yang betul boleh dapat satu hadiah. Okay, boleh type dalam chat tak? Kalau you mau cepat pun boleh tengok itu website sana, klik sana. You type search ini pun boleh nampak. Okay, abang ini dah. Abang mana chat? Dalam Zoom mana ada chat? Ada chat tak? Tak ada chat. Chat kat mana? Kat bawah tak ada chat tak? Tak ada chat lah. Cikgu mana chat cikgu? Adalah dekat bawah, cuba tengok icon-icon tu ada satu chat box. Tekan sana. Okay. Okay. Tak jawapan anda. Kena 7 jawapan bukan 1 7. Ada tak? Sudah dapat jawapan tak? Siapa dapat? Boleh buka kepada cikgu-cikgu juga ke? Cikgu-cikgu dengan PPM boleh jugalah, boleh? Boleh ya? Boleh. Apa cepat dia dapat? Kami disable. Ada tak? Dia jadi disable. Hilang terus. Aku tidak. Tahu tak? Sambil tekan. Kalau tulis. Apa tu? Dia jadi disable. Itu chat tak? Chat. Tak boleh. Oh, ya kak. Boleh cakap je ke cikgu?
Boleh lah. Kak, boleh tahu tak 7 tempat? Yang saya tahu lah. McD, KFC, Pizza. Oi. Lagi? Mana saya nampak lagi? Aeon. Oh, okey. 4. Empat. Lagi 3. Kalau untuk dia. Kalau untuk dia. Oh. Teacher, your what disabled your want to check is this being disabled Oh, yes not right. Oh, so cannot How? Wait I ask host to enable. Try see Oh, can or I not. see. Okay. On mic and tell the Dr. Pang if you have the answer on the mic, please. Okay. I believe Starbucks has this OKU employment, right? Yeah. So far I've seen Starbucks and Autism Cafe project. Yes. And McDonald's. McDonald's, you always see this OKU. Yes. And Giant, very obvious. I hardly see KFC actually. Oh. KFC, and then Aeon Malaysia. I'm surprised in the retail side. There's one called Uniqlo. The retail Uniqlo itself. Yeah, they did employ OKU. Yeah. Okay. Yeah. Not bad. I think Yeah. nobody Sorry? No, this one is based on, of course, this report okay? On this report only, but what you say actually also correct. Those company also other employ OKU. Correct, like Starbucks, Autism, McDonald's, Giant, KFC. This one based on the report They do the report. Dialogue in the Dark and Aeon Malaysia. Just now, what do you say? Another one which is not here, what? Uniqlo. Uniqlo. Yeah. So Yeah. these are the company So what is your name Sorry? My son's name Nicholas Yung. Oh, okay. Thank you, Dr. Pang. Okay, thank you for your participation. Sorry for the chat cannot was disabled. So ini adalah syarikat dalam laporan inilah 7 tempat. Tapi tadi Nicholas Mother pun cakap ada lain kan. So yang kita tahu Uniqlo pun ada. So lain macam Starbucks dia ada projek untuk hearing impairment untuk deaf punya kumpulan. KFC pun untuk ada satu outlet di Gombak untuk deaf punya. So dalam KFC itu semua fasiliti adalah friendly, deaf friendly. So tak ada banyak bunyi tapi ada light. Okay, kalau you pergi sana you boleh tengok. Starbucks pun ada sign language kan. So autism, McDonald's seluruh Malaysia, I think they have around more than 100 people OKU, masalah pembelajaran pekerja. Giant, tadi saya cakap kan 2008 sampai sekarang pun ada, tapi less already. Okay, it depend on the management okay. So, but I think throughout the 10 years, the kesedaran untuk OKU bekerja sudah ada di Giant supermarket. Okay. Dialogue in the Dark actually is for the blind services, those blind.
is a social enterprise. Aeon Malaysia, you know, right? Aeon, Uniqlo, lagi mana? Siapa tahu? Lain-lain tempat. So sekarang you pergi shopping, we can nampak lah ramai OKU betul-betul ada kerja, betul-betul kerja dengan baik. Lagi satu Parkson pun ada, tapi not in every outlet lah. So in shopping mall juga. Lagi mana ada? Siapa tahu? Yang awak nampak. Yang lain kebanyakan adalah social enterprise. Okay? Okay. Balik kita punya presentation. Ada masa lagi? So, tadi saya cakap tentang perkhidmatan JKM kan. So, sini pun ada selain daripada tentang tempat kerja. Sekarang ini latihan. Okay? Untuk anak-anak MPK, latihan transisi mereka sangat-sangat penting. So ini satu latihan yang disediakan oleh JKM. So di pusat di Bangi kan, dia pun ada one stop center untuk job coach. So you boleh pergi Facebook mereka, pergi JKM cari maklumat ini tahu. Then kalau sempat kan boleh pergi lawat mereka. Macam SMK, Puchong Permai semua ibu bapa pergilah jumpalah, tapi sekarang tak boleh kan. So hanya kita boleh online website baca sahaja. Mereka ada program untuk latihan, bagi latihan untuk OKU, ada job coach program untuk OKU yang boleh kerja. Okay. So ini ya tengok ada information center. So, semua ini ada dalam website JKM PLPP. Okay, ini Facebook mereka. So, audisi kalau kita ada peluang untuk melawat atau tahu lebih banyak, sila buat your own effort lah untuk berkenaan dengan mereka. Okay, thank you bayar pun under JKM. Saya ada dua saja, satu di Klang, satu di Sungai Petani. Pun satu bengkel terlindung. So dia buat, dia guna job coach punya approach untuk mengajar anak MPK lepas sekolah. So buat training untuk mereka, so mereka boleh belajar. Dan I think kalau boleh kerja, mereka pun akan cuba bagi kerja di luar. So bukan semua bengkel terlindung ada job coach services. So bergantung kepada dia punya cikgu-cikgu sana. Okay? Ini lain tadi kita ada dengar Autism Cafe kan. So ini consider social enterprise. So ini lain-lain di sekitar Kuala Lumpur, Selangor, Subang, Petaling Jaya. So yang anda boleh tengok which one is more, mana yang lebih sesuai untuk anak anda. Mana apa yang bergantung kepada apa yang mereka boleh buat. Okay, so you boleh cuba pergi approach mereka bagaimana you boleh melibatkan anak anda. Mungkin kadang-kadang dia ada aktiviti sosial. So you go and join and then see tengok macam mana anak boleh bergaul dengan rakan-rakan lain-lain, abang-abang, kakak-kakak OKU yang sedang buat kerja. Okay, so so ini social enterprise yang sekarang aktif di sekitar kita di Kuala Lumpur, PJ. Lagi ada. So I just show you some example, contoh-contoh pusat-pusat yang ada di sekitar kita di Subang, di PJ ini pun another pusat, Persatuan Kebajikan P3KU. Okay, kebajikan ni adalah inisiatif ibu bapa mereka, digabungkan dan dia buat satu persatuan. So enabling academy, pernah tak you dengar?
Ini satu inisiatif dari ini Gamuda, dia construction company, public listed company. They have a yayasan yang Gamuda. So they set up this academy untuk anak-anak autisma yang bakal bekerja di office. Kalau dia rasa ini ada potential untuk kerja di office, dia akan bagi training 3 sehingga 6 bulan. Lepas tu dia akan bagi mereka cari tempat kerja untuk job match mereka dan place mereka di tempat kerja. Okay? Ini pun lain NGO. So ini buat bakery lah. So tadi cafe, ini bakery. So lain-lain nature sikit. Tapi pun memberi mereka peluang untuk belajar dan bekerja. Okay, Back with Dignity, United Voice. United Voice datang mereka ada program transisi in-house training untuk member mereka. Kalau you mau, you boleh join sebagai anak you join sebagai member. Okay, dia punya core business ialah advokasi diri, membina kemahiran advokasi diri. So dia pun ada program transisi untuk member mereka, untuk sediakan mereka. Lepas tu job coach akan take over untuk keluar kerja. Tapi sekarang kita tahulah masa COVID ini kerja pun susah mau dapat, apatah lagi kan OKU kita ada some of my dulu saya punya trainee kan OKU sekarang sebab COVID tak ada kerja. So sebab mereka ambil choice tadi ada jenis pekerjaan open, dia part time kan. So barangkali yang part timer akan di retrench lah. Okay, they will maintain the full time. Most companies sekarang untuk masa lockdown ini, they will maintain the full time. Part time they will ask them to hold on first, or maybe they won't get the job lah. So there is one thing, very hard to get job for today's situation. So I think best is to advise them to pergi ambil training. Okay, ambil training dulu. So it's okay to take a break. Okay, ini lain-lain pusat NGO. So just now tadi lebih pada Selangor area. Sekarang ini di Penang, Melaka. Ini satu group home di Karak, Pahang. So banyak-banyak perkhidmatan. Ini more towards pusat-pusat latihan NGO. Okay, tengok Uniqlo. So dia pun publish into our website. Mereka they have the initiative to menggaji OKU. Okay, semua outlet ada satu OKU. Okay, so they got this philosophy. And ni Mr. DIY, kan tadi tak cakap. Mr. DIY pun cakap dia mau employ OKU di outlet mereka. So banyak peluang pekerjaan di DIY. Okay, they have also give OMPA salary skill. So but of course kalau you kerja DIY is shopping mall kan, dia ada shift lah. Sama dengan Uniqlo. They will pay the OMPA salary skill as others. Tapi all the shift mesti ikut semua pekerja sama rata. So ini dua company actually they practice this one. Some company like tadi we say about Giant kan. Giant dia try to give priority to OKU and give them day shift. Pada masa itu kita start project ini sebab kebanyakan ibu bapa risau kan, at night shift susah ke, tak boleh travel macam reader. So they consider and they give day shift. But now I don't know, maybe they change already kan. So macam Mr. DIY pernah refer my trainee pergi sana. So sama rata, same basic pay and all these things, but all have to work. Weekend work and
shift. Okay? So it depends lah. So some family they don't want this choice. They say, I don't want shift. I want my anak Sunday off. So then you cannot choose to work in supermarket lah. Okay? So mungkin you have to cari tempat kerja di lain-lain smaller company or kindergarten, half day. Depend lah. Kalau anak mampu buat kindergarten job jadi teacher assistant, boleh juga. Okay, tapi nowadays kindergarten pun full day kan, ada daycare. So, but it's okay. I think if your anak can really work with children, it will be good also. Okay, Maidi pun ada. Okay, so I think we move on. So, kita tahu kan, sebagai ibu bapa kita mesti tahu anak kita hari-hari membesar kan. Dia pun belajar banyak di sekolah, di rumah, belajar dari ibu bapa, sekolah di cikgu-cikgu yang banyak berusaha mengajar mereka. So, saya juga harap sekarang masa anak sekolah, cuba ibu bapa bekerja sama dengan cikgu-cikgu di sekolah. Mesti cikgu-cikgu banyak tahu anak juga. Kadang-kadang anak di rumah, dia boleh tinggal laku dengan di sekolah ada sikit-sikit lain-lain. Mereka pun tahu bagaimana adjust mereka punya behavior. So, sebagai ibu bapa, saya rasa kita mesti selalu positif dan mencari peluang untuk bekerja sama dengan guru-guru di sekolah. Dan lepas tu, kalau you pergi pusat latihan pun sama. Try to work together with your trainer atau job coach di pusat latihan. Okay, then lepas tu pergi kerja pun mesti ada kolaborasi. Tapi as they grow up, saya rasa kita ibu bapa kena lepaskan tangan sikit-sikit. Bagi mereka belajar berdikari. Okay? Bagi mereka jadi lebih confident. Ini satu skill yang sangat penting. So, bagaimana kita tahu anak saya sedia? Pada pandangan saya, kita selalu mesti membuat pemerhatian terhadap anak kita. Kita tahu mereka sedang membesar dari kanak-kanak ke sebagai sekarang pemuda-pemudi. So, kadang-kadang kan kita punya hormon pun tukar, pemikiran pun tukar. Apa yang kita belajar, kita akan absorb. Anak MBK pun sama. Kita tahu mereka akan belajar apa yang ditunjukkan. Emosi mereka pun akan mature kan. Kita mesti peka terhadap perkembangan emosi mereka. Terutamanya sekarang. Emosi mereka akan terutamanya masa ini sekarang teenage kan. So, kajian ada mendapati bahawa umur 19, tengok graf ini macam ni okey anak. So, ini paling emosi yang paling tak stable akan turun. Kajian ada buat saya ada baca umur 19 adalah umur yang paling kritikal sebab baru habis sekolah kan, mereka pun sesat sekejap, tak tahu bagaimana buat apa. Okay? So, untuk normal tipikal pemuda sekarang pun sama tau. So, apatah lagi anak MBK kita. Mereka pun akan mengalami emosi yang tak berapa stable lah pada masa umur 19. Saya hanya share saya punya pemerhatian saja. So, kadang-kadang mereka nampak saya sebagai cikgu nampak, dia boleh kerja, dia ada banyak kemahiran. Tapi saya refer dia pergi kerja, tapi banyak masalah dia timbul di tempat kerja. Lepas tu baru saya sedar, actually dia punya emosi dia tak adjust lagi. Tapi sebagai pemuda dia boleh kerja, dia ada banyak kemahiran. Tapi emosi selalu dulu saya overlook. So sekarang saya lebih pentingkan emosi. Kalau emosi tak stable, try to tunggu 1-2 tahun lagi dia stable dulu, baru pergi kerja. Lepas tu budak saya tu dia tak stable, dia balik center buat latihan dulu. Lepas tu give them time to adjust back. Then lepas tu lepas tu saya refer dia pergi Giant, then dia boleh sustain, boleh kerja dengan
lama. Kalau tidak, saya try to bagi dia kerja tak boleh sustain. So ada masalah emosi itu sangat susah mau bantu. So sebagaimana kita boleh tahu, kita mesti selalu observe, cuba cakap dengan baik dengan mereka, bagi dia peluang untuk meluahkan emosi dia. Kalau ada kaunselor yang ada sempat dapat kaunselor pun satu contoh yang baik, mereka boleh bagi peluang mereka untuk meluahkan emosi mereka. Okey? Okey. Tadi ada cakap sikit tentang advokasi diri kan. Ini satu kemahiran yang sangat penting untuk anak OKU kita. So kita mesti juga sekarang di sekolah bagi mereka chance untuk memberi pendapat mereka, bagi chance mereka untuk buat pilihan. Okey? Bagi chance mereka kawan. So sekolah mesti ada kawan rasanya kan, biasanya. Okey? So semua ini melalui kawan, melalui peluang untuk mereka meluahkan dia punya opinion. Ini akan secara tidak langsung akan memberi mereka lebih confident. Okey? Saya rasa sekolah, cikgu-cikgu di sekolah ada buat macam ni, tapi ibu bapa pun kena sedar bagaimana saya boleh bagi peluang anak saya membuat pilihan di rumah saya. Start dari family, keluarga anda. Okey? Dari sini kita akan memupuk confidence mereka. Okey? Kalau saya nampak kalau ada kemahiran advokasi diri ibu bapa boleh step by step you akan boleh relax sikit. Okay, mula-mula you kena ajar, bagi dia peluang selalu buat pilihan sendiri. Okay, mereka akan buat pilihan. Lepas tu dia dapat kemahiran. Saya pun ada nampak banyak saya sudah ada kemahiran advokasi diri. Mereka jadi confident, dia sendiri pergi kerja, sendiri ambil LRT, cakap mak you boleh duduk rumah, saya sendiri pergi. Kadang-kadang mak pun tak sedih, betul ke? Tak percaya kan? Actually when they say that they can, I think kita mesti percaya mereka. Then we just, of course, mula-mula akan jenguk-jenguk sikit lah. Lepas tu you confident sikit, ibu bapa pun kena belajar bagaimana jadi confident tentang anak. So you confident, your anak pun confident. Kalau ibu bapa ada nampak ibu saya ada yang takut sangat lah sebab dia anak perempuan. Ibu tak confident, anak pun tak confident sikit lah. So then we have to know how to work with each other. So saya job coach, saya kena take care of all this lah, and fahamlah mereka mengapa ibu bapa risau sangat. Of course mesti ada your reason kan, ada alasan-alasan yang ada alasan yang boleh diatasi, ada alasan yang selalu avoid. So which one we have to know, and how to help our anak ABK jadi confident, ada kemahiran advokasi diri. Jadi ini just something for you, for us. So masa kecil ada you hantar anak pergi speech therapy, occupational therapy, tapi masa dia sudah besar mau kerja, mungkin sometimes ada job coach, ada majikan, so lain-lain lah, pekerja sosial, kadang counselor pun boleh bantu mereka. Okay? So ini services yang kita biasa guna untuk anak-anak MBK kita. Okay, tadi saya cakap program job coach kan. So ini adalah statistik lah yang berapa ramai job coach yang kita sudah train. So sekarang di seluruh Malaysia ada ramai job coach. Kebanyakan di NGO, ada yang di PDK. So PDK, cikgu-cikgu di PDK pun ada hadir training job coach. So kalau you tahu PDK di tempat nearby you, you boleh pergi explore, cebu, and tengok mereka, tanya mereka what program
whether they have program job coach ini. Okay? Kalau tak ada, mungkin dia orang ada network mereka, dia akan bagi tahu lah mana yang ada. Atau you pergi tanya di pusat setempat JKM. Dia pun ada satu list mana ada job coach service. Okay? So all these things, we have to make some initiative to tanya and find out the information. Okay? So this is just explain to you about the advocacy diri movement. Okay? So if we have the self-advocacy movement together, we faham hak mereka sebagai OKU. I rasa untuk dapat satu kerja tidak akan jadi masalah yang besar. Okay? It's just a process they have to go through. And then after that, we at the end, all of us want quality of life kan untuk anak-anak kita kan. So we want to have a good life together. Okay? So it's just a process that we have to go through how to work with each other. Okay? Here's some case study. My friends who are working, OKU, who are working in the open employment kan, ada office, working office, working McDonald office. Ya, ini saya mau cakap, dia pun dari sekolah PPKI. So, dia pergi pusat latihan, lepas tu selama 6-7 tahun. Lepas tu baru kita match dia kerja di store di Pakistan. So, sekarang dia sudah kerja 6-7 tahun. So, very faithful. And sekarang dia sudah kerja boleh, dulu-dulu dia hanya buat stiker sahaja. Mula-mula, tapi lepas tu dia pun belajar. So take longer time tapi dia boleh. Okay, dia actually Down syndrome. So dia belajar bagaimana print itu stiker, handle ini komputer, semua sekarang dia macam boss di store ini. So I think parent sure very happy, right? So nobody think that he can kerja tau sebab selepas sekolah PPKI masuk ke pusat. Dia main-main di pusat tau. Dia macam mau hide under table lah, tak mau kerja lah. Macam tu. So it take time for them to learn the discipline of work. Lepas tu sekarang dia boleh kerja. Yeah. So ada banyak-banyak case lah. Tapi I think sudah almost there. So yeah. So this is I also want to take opportunity untuk share dengan ini program transisi, satu research yang saya akan adakan di SMK Puchong Permai. So kalau any of the parent you are interested to join this, let your children join this. Ini saya akan matlamat saja ini adalah memupuk aspirasi bekerja dan memupuk kemahiran penentuan diri untuk bekerja. So advokasi diri yang tadi saya cakap adalah satu kemahiran yang akan dipelajari dalam kajian ini, melalui kajian ini. So ini kalau any of you interested, so priority keutamaan akan diberi kepada anak MPK di sekolah SMK Puchong Permai umur 17 sampai 19 lah. Okay? Yang lain nanti next round kita akan buat. Okay? So the criteria is ada 10 sesi latihan. So kena hadir 10 sesi, kita akan buat online dan parent kena bantu sikit lah kalau online technical problem saja. Tapi masa kelas, I think your anak boleh, we will adjust to teach your anak about aspirasi bekerja. Okay? So ini peranan lah kalau pakai just sokong anak you, okay, belajar. So make sure you have a laptop will be better, and then boleh belajar. So kalau you berminat, you boleh bagi tahu Puanti atau Puan Eng, then mereka akan bagi you form untuk isi, dan lepas tu kita akan set hari untuk start untuk 10 sesi untuk mengajar anak you tentang aspirasi bekerja. Okay, ini adalah topik-topik yang akan kita belajar, 10 topik. Okay, so lepas tu kita ada satu presentation. Okay, tengok ini budak pun dari PPKI kelas. Sekarang kerja di McDonald di mana Taman Tun.
So pergi interview, dia pun tak berapa pandai cakap. Kadang kita selalu cakap anak kita tak pandai cakap lah, tak payah. Jadi majikan mau yang boleh kerja saja. Cakap banyak pun tak bagus kan. Nanti cakap banyak tak kerja. So ini adalah topik yang kita akan belajar dalam 10 sesi tadi itu kajian itu untuk kajian itu. Okay, I think that's about it. So this is just a little poem for you all, for the parents. So as a parent, hope we have the ability to laugh at my children's antics, the time to share their moment of pride, the need to praise their separate strengths. So when they have the faith to trust their growing judgment, the patience to understand their changing moods, the virtue to forgive their disrespect, the openness to learn their ways and styles, the ears to hear what they are saying, the insight to embrace their doubts and fears, the tenderness to understand their broken dreams, and wisdom to accept that their lives are built just one day at a time. So just that one of the encouragement for untuk parent-parent, ibu bapa, selalu kita ongoing lah, okay? Anak besar kita pun sudah tua, so take one thing at one time, so that eventually anak kita akan sempat berjaya. Okay? Yeah, I think that's it. So thank you very much for lending your ear dengar saya. So saya harap saya boleh berkongsi ini dapat memanfaatkan ibu bapa dan cikgu-cikgu sekalian di talian ini. So kalau ada apa-apa soalan boleh tanya sekarang. Oh, I hand back to pengurusi, is it? For Q&A? Tak apa, Dr. Pang. Kalau ada parents yang tanya soalan, boleh terus bertanya. Any of you got any question? Parents? 最后的第9题的答案你是写什么？Who are you actually? Who am I? I am a lecturer in Seki University. I've been working with people with learning disabilities for the past 20 years. Yeah. I am a job coach also. 答案是说了对吗？ Yeah. 每一题10次啊。 Why is that? Dr. Pang, tadi macam diterima satu soalan di chat box. Dia tanya, working under shelter receive allowance while working in private sector is called salary. Is it the difference? Jadi itu sahaja ke perbezaannya ataupun terdapat lagi perbezaan yang lain? Ini one of the perbezaan lah. Ada perbezaan lain lah. So ada pro, ada con, ada kebaikan dan keburukan working in shelter workshop and working in open employment. Yeah, of course, the very obvious one, working open employment dapat gaji. So working in shelter workshop hanya allowance lah, depend on the project they do. Sometimes allowance hanya berapa puluh ringgit sahaja. Then you claim itu allowance OKU. Okay, that is working in shelter workshop. So lain tadi pun Puan Eng pun ada cakap kan, working in shelter workshop ada kawan-kawan semua sekali. Working in open employment, mungkin 1-2 orang, tak banyak kawan-kawan lah. Tapi kawan-kawan ada kawan-kawan di office lah. Tapi kadang macam contohnya di Uniqlo kan, working satu OKU, satu outlet. So OKU itu saya rasa lah pada pandangan saya sangat lonely lah. Unless the OKU is friendly and the outlet people are friendly also to ajak mereka pergi makan ke macam tu.
kadang-kadang saya pun nampak susah sikit lah. Sebab semua orang pun ada shift kan, pun ada kerja. So not much lah unless after work time, then ada the manager ada buat some activity, then they come together. Some of the OKU they sempat lah join the after work activity to get to know their other colleague. Some OKU sebab kena balik rumah, nanti ibu bapa risau, so cepat-cepat balik rumah, tak sempat join macam ini punya activity. So depends lah. Yeah. So ada lagi apa perbezaan, banyak perbezaan. So working in shelter workshop macam lebih more friendly lah, more safer place of course. But you don't get the real work thing lah, okay? But working in open employment, of course, you dapat gaji pun ekspektasi pun tinggi sikit lah, right? So of course the expectation higher because we want because you are paid, you know. So you have to faham you are paid for work, so you have to work. So that is the difference. Of course, shelter workshop is just allowance lah, can be more relaxed in a manner. So that's why just nowadays a lot of social enterprise being set up. Macam Autism Cafe, macam tadi apa Tender Heart, Big Infinity, all these social enterprise sudah set up so that it is a safe place for them to work, and they can also earn a certain amount of salary. So depend on the project and the business, how is it going. Any other question? How to Hi, Dr. Pang. Yeah. Can I ask you something? What can I see of my son? He is he like to repair the bike and everything. If I want to do for him something like want to put him for study for this, how is it? How could I do? And when I'm asking him, he's replying to me. I couldn't read. So how can I do? I couldn't read. Yeah, he cannot. Cannot read lah, tapi dia boleh buat lah. Okay. Ya, kalau you pergi college kan, dia pun tak boleh ikut kan, sebab dia tak boleh baca kan. Yeah. Kalau you boleh, sekarang pun ada college buat khusus macam ni, tapi dia tak boleh baca. So, yeah. You can jadi apa intern dulu. Macam dia interesting dia dekat repair macam tu lah. Yeah, sometimes they also interested to repair computer. Dia pun tahu, I ada pun OKU yang tak boleh baca tapi dia buat repair computer. So dia kerja di computer shop, dia buat repair saja, satu tugas saja. So you kena carilah kalau ada tempat yang boleh terima dia sebagai pembantu dulu, assistant dulu. So then I think boleh bincang dengan majikan lah, kalau dia boleh bagi dia sebagai pembantu dulu, bagi dia belajar. Kalau dia boleh ikut, I rasa majikan boleh terima punya. So depends so you kena cari majikan. Kalau tapi ada kalau ada pusat-pusat NGO yang ada job coach lagi baiklah, boleh help you to find to match apa yang dia boleh buat lah. Untuk cari pusat-pusat NGO, di mana saya boleh cari untuk dia? Tadi saya bagi contoh tu ada sikit, so ada PDK tak you yang tempat tinggal you sana? Tak ada PDK. Pusat pemulihan dalam komuniti. Tak apa jelas. Pusat pemulihan dalam komuniti yang under JKM punya.
So pusat pemulihan dalam community ada job coach, mereka pun boleh bantu untuk assess dia punya kemampuan dan tengok bagaimana boleh job coach dia. Kalau dia sempat dapat kerja di nearby you punya house lah, itu yang paling ideal lah, yang paling baik lah untuk you and anak you kan. Jangan pergi jauh-jauh kan. So you kena cari PDK yang dekat rumah you, di daerah you sana. Okay. Yeah. You boleh pergi JKM punya website, you cari, you tengok, cuba search PDK punya, ada list punya PDK. Dia ikut daerah, ikut negeri punya. Sana ada, then you cuba panggil mereka, tengok whether mereka ada job coach punya servis tak, perkhidmatan tak. Okay, terima kasih doktor. Kalau satu daerah tak ada, daerah dekat next daerah mesti ada. Okay? Okay, thank you. Sebelum kita meneruskan soalan, majlis mengucapkan selamat datang kepada pengetua sekolah SMK Puchong Permai, Encik Ismawi yang baru join meeting kita. Okay. Kita boleh sambung dengan soalan yang ada di chat box. Ya, ada tak lagi soalan? Yes, Dr. Pang. Nicholas, mommy again. How long do you need a job coach to coach the person, and also do we need to pay a job coach to coach that person or not? Yeah, so far job coach is under JKM kan. So JKM is still in control of the job coach services. So in the private center, actually, if you go to private center, if they say that they have job coach, normally they will charge lah. But most of the NGO center, they will charge as minimum money just for some training fee. Of course, normally job coach, they should be able to get some allowance from government, and they are trying to help the warga OKU. So normally shouldn't have much charges. How long? How long is depend on the OKU. So also that's why just now I said about the program transition training. So during the transition training, they will have some relationship between the job coach and the OKU. So after that, when they transit to job coach, they should know how to build up the trust between each other. So it will take some time, yeah. So if it's very fresh, no relationship, of course it will take time to get to know each other. So if already the trainer becomes the job coach, sometimes in my case, I am the trainer, I am the job coach, then easier for me to manage when I place them at work. Yeah. So yeah. So it will take, depends on the capacity of the OKU. Normally, I would safely say 6 months is quite good already. Yeah, Is that your minimum, 6 months? Yeah, it's considered a good time to get to know, to build up the confidence, and the job coach to know the OKU, to job match them accordingly to the workplace. So 6 months is considered very good. So not generally, I think average is about 1 year lah. Okay. It's like the expert one lah. No, the advanced level one is 6 months. Normally our range of OKU is the medium level. So it's 1 year is fair. Yeah. So some like just now, one of the guy work in Pakistan, right? They want take many years because need to build up the discipline of work. So sometimes it's the kind of discipline they need to build up. It's inside one, you know. It's not like the skill thing, you know. So it's the internal thing that have to build up the self-confidence, all these things. Then we see that we normally
that one very hard to measure actually. But we know lah as we teach them and grow with them. So then we know that this is this OKU is ready. Yeah. Because what the aim is, we want them to sustain in the job, right? We don't want them sekejap after 3 months say I tak mau kerja. So we want them to work longer time. So that's why it will take time. To build up that kind of relationship. So job coach normally when they place them at work, they will face off the for the first 1 week or 2 week, job coach will go more regularly. After that, they should also find another supervisor or buddy at work to also oversee the OKU at work. So then job coach will go less already. Then they will hand over like to the company. So sometimes the supervisor, sometimes they will appoint another buddy at work to work together lah with this OKU. So some company they have this buddy system, some they don't lah. They just let them learn to be independent. So also depend on the company philosophy. Some they say no, let them because they are adult already. So let them be independent. But then we as job coach from the center, we try to also keep in touch with them. So we build up their reporting system. So after anything, please try to report to us lah. So this is also another way so that we can monitor. Sometimes company they don't want, they try to solve their own problem also. So by the time the problem become big already, when they come to me, is that we already don't want them. So then become very sad. Sometimes some problem we can try to talk because we know more skill how to deal with the OKU as compared to the company, those because they are also doing their business. So that's where we need to work with the company lah. So job coach will work with the employer or supervisor closely also to monitor whether this child okay or not. So by and large, it's when we place them 3 to 6 months time lah. So after 6 months, it's like no news. Maybe sometimes it's good news. So that means he can be independent. Sometimes in like after 3 months, 4 months, they got some hiccup here and there. So we know like it's human relationship at work. So then we will try to help the employer to understand, or at the same time help the OKU also to understand both sides. It's like a mediator lah for the job coach. Your worst scenario, have anyone been kicked out from company due to behavior? Sometimes it's not kick out, See, one of the process of job coach is one of it is job matching. Sometimes we as job coach also we can match Salah also. Wow, I also learned my lesson actually. I think I matched Salah already. That's why tak jadi. So of course then tak jadi tendang balik lah, come back, then we do again, we try again. Try to find out again what is the best choice for this person. So got actually. So then we have to do some retraining lah. Of course, sometimes mismatch then actually for OKU quite sad one, they also feel sad, because the emoji there, So I also have to like sayang them, okay, we try again, give them build up their confidence. So give they want, if they have exposure already, when they come back, they faster. So less than 1-2 months, if there is opportunity, of course they can be placed. We have to match. Correct. If sometimes we cannot find the match, so sometimes we also need to hold a bit. So we don't have to be too anxious over it lah. So when it's time to come back, then it's okay. So we just try to give them chance to relearn, and so that they can get a better one in future. So yeah, sometimes also got failure case. Baiklah. Okey, akibat kekangan masa, kita akan minta doktor untuk menjawab satu soalan lagi sebelum kita tamat. Okey, soalan ada parents bertanya, doktor. Ada anak dia ingin join Let Me Grow Up class. Jadi, apakah caranya?
So you can contact Puan C, give the name, then we will compile the list. After that, we will contact you all lah. Alright. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Alright. Terima kasih doktor. Boleh ya? Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Pang Ji Ching untuk ceramahnya sebentar tadi. Banyak ilmu yang telah kita peroleh dari ceramah beliau. Majlis mengucapkan terima kasih kepada semua ibu bapa yang bertanya dan Dr. Pang yang sudi menjawab semua pertanyaan tersebut. Sebagai pengakhir kepada majlis ceramah kita pada petang ini, kita akan mengadakan sesi bergambar beramai-ramai. Oleh itu, majlis meminta semua hadirin untuk onkan kamera masing-masing dan bolehlah senyum.